I'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Surau Jumaat Darul Huda, dan juga muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita dapat berkumpul dan juga kita membincangkan tentang tarjih Imam Nawawi dalam bab usul, dalam bab usul fiqh. Dalam bab usul Imam Nawawi ada ketikanya sedikit berbeza dengan mazhab Syafi'i. Tidak pelik kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam karangan karya Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan bab usul. Sebab itu satu perkara biasa. Sebab di dalam perbincangan masalah fiqh, masalah furu' tak disebutkan secara detail ataupun tak disebutkan langsung dalam bab usul. Begitu juga kalau kita lihat perkara yang sama berlaku kepada Imam An-Nawawi dalam kitabnya, kitab Ar-Rawdah, kitab Ar-Rawdah, kitab Rawdatul Talibin, ada 12 jilid karangan Imam An-Nawawi. Sebenarnya ikut atas cetakan, ada yang 8 jilid, ada yang 12 jilid. Cuma dalam kitab tersebut tak disebutkan langsung masalah-masalah usulul fiqh, melainkan jarang sangat ketika mana menyebutkan dalam bab syarat-syarat mufti baru dia disebut sikit bab usul. Selain daripada tu, sebanyak 8 jilid itu tak disebutkan, tak disebutkan langsung, melainkan 1-2 tempat sahaja. Kerana maksud Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin adalah tahrirul mazhab, iaitu untuk menapis pendapat mazhab dan juga untuk mentashih, membetulkan pendapat-pendapat dalam bab fiqh, dan juga aujuh, iaitu pendapat-pendapat ashabus Syafi'i. Sebab kita bermazhab Syafi'i tak mengikut Imam Syafi'i semata-mata. Kita ada ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Melainkan tuan-tuan lihat dalam karya Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dalam Sahih Muslim, tuan-tuan akan lihat di dalamnya pelbagai cabangan ilmu. Seperti itu juga dalam kitab Majmu', karya Imam Nawawi, kitab fiqh juga, tetapi dalamnya ada hadis, ada sandaran hadis, ada bab usul, dan juga ada sedikit dimasukkan bab-bab yang lain. Dan kitab Majmu' ni banyaklah, jilid dia lebih kurang 20 jilid ataupun 20 lebih sikit, bergantung kepada cetakan. Dan kita nak sebutkan di sini ada beberapa masalah usul sebagai secara umum. Ketika mana Imam Nawawi menapis daripada pendapat mazhab Syafi'i, dan juga dia istimbat untuk diri dia, mengambil hukum daripada diri dan dia berijtihad dalam masalah itu. Dan ada beberapa masalah yang Imam Nawawi sebutkan. Di antaranya adalah masalah air kencing, ataupun masalah kencing di air yang banyak tetapi mengalir. Air yang banyak dan mengalir, bukan air yang banyak dia bertakung, tidak mengalir. Kencing di air yang banyak, lebih 2 qullah, kemudian air tersebut tidak bertakung, air tersebut tidak mengalir, iaitu bertakung. Ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan makruh dan hukumnya tidak haram. Makruh. Kalau dikatakan haram pun tidaklah kita kata masih logik. Masih logik kalau kita kata haram, sebab air itu air bertakung, kita pergi najiskan dia kencing. Kerana setiap larangan itu adalah menuntut ataupun mengkehendaki haram, mengikut pendapat yang terpilih di kalangan ulama-ulama muhaqqiqin dan juga majoriti di kalangan ulama-ulama usul. Bila sebut tentang larangan, Nabi larang kencing di air yang bertakung. Bila Nabi larang, dalam bab usul setiap larangan itu adalah haram, melainkan ada qarinah, ada satu perkara ataupun dalil yang lain yang menunjukkan perkara tersebut tidak haram, barulah jadi sebagai makruh. Kalau ada larangan tetapi larangan yang tidak ada dalil yang lain menunjukkan pernah buat, Nabi pernah buat,
Contoh macam kencing berdiri lah. Kencing berdiri kita tak kata haram, sebab Nabi pernah buat. Walaupun taklah selalu Nabi buat, mungkin sekali, mungkin 2 kali Nabi buat kencing berdiri. Ada ulama kata sebab Nabi sakit pinggang, Nabi sakit kaki, jadi Nabi kencing berdiri. Tapi Nabi buat. Bila mana Nabi pernah buat, menunjukkan perkara tersebut tak haram. Kalau haram, Nabi tak akan buat walaupun sekali. Itu perbezaan dia. Di sini ulama-ulama Syafi'i menyatakan air yang banyak, yang lebih 2 qullah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang 2 qullah, dalam bahasa Melayu sebut 2 qalah. 2 qalah. Sebenarnya qullah itu satu term. Makna qullah. Dalam hadis Nabi kata idza balagal ma'u qullataini, apabila air cukup 2 qullah, bukan 2 qalah, 2 qullah, term dia, maka la yahmilul khabas, maka dia tak menanggung najis. Makna air yang banyak dia tak menanggung najis. Maksudnya air yang banyak yang tidak ada perubahan pada warna, pada rasa dan juga pada baunya. Contohnya air kolah masjid. Air kolah masjid banyak. Bila banyak, dia nak taik cicak jatuh dalam tu ke, ataupun orang ambil wuduk dalam tu, orang berendam mandi dalam tu ke, tak kira air, masih dikira air mutlak, boleh ambil wuduk daripada air kolah tersebut, sebab dia banyak. Kalau tikus mati pun boleh ambil wuduk dalam tu, sekiranya tak ada perubahan perubahan warna, bau dan juga rasa. Kalau ada salah satu perubahan ni, kita tak boleh guna air tersebut. Kita kena banyakkan air tadi sampailah hilang bau, rasa dan ataupun warna. Perubahan yang ada pada warna, rasa, bau, kita tambah air sampai hilang, itu boleh. Walaupun air tadi bekas bangkai tikus ke bangkai binatang apa-apa pun. Cuma 2 qullah ni sukatan dia, ulama berbeza, sebab dipanggil 2 qullah dipanggil sebagai takriban, lebih kurang. Dia tak disebut sebagai tahdidan secara pasti. Dalam bab semayang, tuan-tuan tak boleh dalam lebih kurang takriban. Takriban makna lebih kurang. Dalam bab semayang, masuk waktu zuhur, masuk waktu subuh baru boleh semayang. Kalau tuan-tuan semayang awal seminit daripada waktu yang sebenar, waktu subuh pukul 6, tuan-tuan semayang 5.59, tak sah. Kita kata seminit je, takkan nak berkira, memang tak sah. Sebab dia mesti pasti, masuk yakin. Samalah tuan-tuan buka puasa, 1 minit lagi nak azan maghrib, tersilap seminit lagi, tetap tak sah. Walaupun tuan-tuan puasa daripada pagi sampailah maghrib, azan 7.10, tuan-tuan buka 7.9 minit, tetap tak sah. Sebab buka puasa semayang kena pasti, secara yakin baru boleh kita buat. Selagi tak yakin, maka jangan kita buat. Selagi tak yakin masuk subuh, selagi tak yakin masuk waktu zuhur, jangan semayang. Selagi tak yakin azan maghrib, jangan buka puasa. Cuma dalam bab air, dia sedikit berbeza. Begitu juga dalam bab bermusafir, permusafiran 2 marhalah. Kitab fiqh menyebutkan takriban, lebih kurang 80 km, lebih kurang 90, lebih kurang, dia tak ada yang tetap. Cuma Jabatan Mufti Perak dan juga Pahang telah keluarkan untuk bukan lagi lebih kurang tapi tetap. Makna mereka buat kiraan yang tepat lah. Sebab mereka mengambil beberapa pakar dalam bab kiraan dan juga yang berkenaan dengannya lah. Mereka kira yang tepatnya adalah 81 km. Itu kiraan tepat mereka lah, atas ilmu ataupun kajian mereka, 81 km. Jadi sebelum ni kita tak ada kiraan tetap, lebih kurang 80 lebih, 88, ada kata 90 lebih. Tapi Jabatan Mufti Perak dan juga Pahang telah keluarkan fatwa, iaitu 81 km itu dikira sebagai 2 marhalah. Untuk 2 qullah, ada ulama kata 216 liter. 216 liter, seperti mana Jabatan Mufti
negeri Terengganu 216 liter. Mengikut Syekh Wahabah Zuhaili 270 liter, 70-75 liter, lebih kurang itulah. Cuma dalam kiraan pejabat mufti wilayah persekutuan dan juga negeri Melaka, mereka ikut kilo, ikut kilogram, mereka tak ikut liter. Sebenarnya air ni ikut liter lah sebenarnya. Kalau ikutkan hukum asal dalam matematik ke apa ke, dia ikut liter. Melainkan minyak ke dalam bab benda-benda lain, bab-bab lain, makanan bertin ke apa ke, itu kita panggil ada benda-benda certain benda kita ikut kilo. Tapi air secara biasanya kita ikut liter air. Sama ada susu ke apa ke, kita ikut liter. Jadi dapat kita simpulkan di sini, perbahasan di kalangan ulama dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan dua qullah kalau dia bentuk empat segi, maka tuan-tuan ukur 1 hasta 1/4. 1 hasta 1 plus 1/4 hasta. Dari segi kita panggil 1 plus 1/4 hasta padu. Maksud hasta padu diukur dari sudut panjang, lebar dan juga tinggi, ataupun dalam kita panggil. Itu dipanggil padu, hasta padu, kita panggil padu. Jadi bila mana bentuk empat segi kolah, maka tuan-tuan tengoklah panjang dia adalah satu hasta daripada hujung jari sampai ke siku, bersamaan dengan dua jengkal ibu jari dengan jari telunjuk, satu jengkal. Ulama kata daripada siku sampai ke hujung ni, hujung jari adalah dua jengkal. Tuan-tuan ukur 1, 2. Kalau tidak kena, makna sama ada jari tuan-tuan pendek ataupun tangan tuan-tuan pendek. Selalu kiraan dia dua jengkal tepat. Dua jengkal bersamaan dengan satu hasta. Okey. Jadi satu hasta tambah sikit lagi 1/4. Mana tuan-tuan bagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 hasta, tuan-tuan ambil satu bahagian. Jadi satu hasta tadi tambah lagi 1/4 hasta, tambah sikit lagi. Itulah kalau tuan-tuan lihat satu hasta dan lebih sikit untuk ketinggian, lebar dan juga panjang, maka cukuplah 2 pula. Okey, perbincangan kita nak bagi tahu, Imam Nawawi menyatakan walaupun Ashabus Syafi'i menyatakan makruh, dan kalau kita katakan haram pun tidak masih logik lagi, sebab Nabi larang. Bila larang, asal larangan adalah haram. Kemudian perkara yang kedua, untuk orang yang tak ada air, dalam masa yang sama dia tak ada tanah untuk bertayamum. Air pun tidak ada, tanah pun tidak ada untuk bertayamum, maka dia semayang dalam mengikut keadaan kondisi dia, dalam keadaan tak berwuduk, dalam keadaan tidak bertayamum. Term ini dipanggil sebagai faqidut tahurain, iaitu orang yang tidak ada dua alat bersuci, iaitu air dan juga tanah. Dipanggil apa? Faqidut tahurain. Masalah ini adalah khilaf mengenai di kalangan ulama salaf, ulama khalaf, dan juga ada 4 pandangan untuk Imam Syafi'i, dan pandangan yang paling kuat di sisi Ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, pandangan paling kuat dia menyatakan wajib sembahyang dalam walaupun tak ada wuduk, walaupun tak ada air, walaupun tidak ada tanah untuk bertayamum, sembahyang saja, menghormati waktu sembahyang. Dan dalam masa yang sama wajib untuk dia qada nanti, untuk dia mengulangi balik sembahyang. Contoh sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur pukul 2, tengok-tengok pukul 4 ada air, maka dia perlu ambil wuduk dan sembahyang, ulang sembahyang sekali lagi zuhur. Tapi kalau tak ada air, tak ada tanah untuk tayamum, dia sembahyang malam baru ada air, maka malam baru dia berwuduk, kemudian dia qada sembahyang balik, kerana
dia semayang tadi dalam keadaan tidak berwuduk dan juga tidak bertayamum. Ini pendapat yang paling kuat lah dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, berdasarkan sabdaan Nabi SAW, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kamu satu perkara, maka sekadar mana, semampu mana kamu buat, hendaklah kamu buat. Mengenai dengan mengulangi solat, fali'annahu uzrun nadirun. Ulama Syafi'i menjawab, dalam bab ulang solat, dia tak ada hadis sebut suruh ulang solat, tetapi dia dalam bab keuzuran yang nadir. Keuzuran yang nadir ni keuzuran yang jarang-jarang berlaku. Jaranglah tak ada air, tak ada tanah untuk tayamum ni. Bila jarang berlaku, maka masalah dia sama seperti mana seseorang mengambil wuduk, dia terlupa basuh anggota wuduk. Satu anggota wuduk terlupa basuh, dah siap wuduk, dah siap semayang dah, kemudian baru dia teringat tadi terlupa nak basuh kepala tadi. Tengah-tengah duk sibuk, tengah basuh tangan, tiba-tiba orang call, dia angkat call, dia tak basuh kepala, terus basuh kaki. Lepas semayang baru teringat, maka wuduk dia tak sah, semayang dia pun tak sah. Apa dia perlu buat? Dia kena ulang balik lah. Dia kena ulang balik. Kita kata tu terlupa, tak apa kan, terlupa. Tak boleh, sebab perkara ni jarang-jarang berlaku. Selalu kita ambil wuduk sempurna, cuma kadang-kadang terlupa. Bila terlupa, dia kena ulang balik kalau dia yakin yang dia tak sempurna. Begitu juga dengan orang yang sembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, tidak ada tayamum. Ini perkara yang jarang-jarang berlaku. Bila jarang-jarang berlaku, dah ada air ataupun dah ada tanah untuk bertayamum, maka wajib dia mengulangi ibadat tersebut. Okey, tak ada air di sini, tak semestinya tak ada air. Kadang-kadang dia ada air, tapi air itu cukup untuk minum dia dan juga anak-anak isteri dia. Anak isteri dia cukup. Maka tak perlulah dia nak ambil wuduk guna air. Dia bertayamumlah, air itu simpan stok untuk minum. Ataupun dia banyak air, cuma yang menghalang dia untuk berwuduk adalah kerana ada penyakit. Mungkin anggota wuduk dia, kaki dia patah ke, kena simen, tak boleh wuduk, tak boleh kena air, maka kena tayamum. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam bab tayamum ini, dia dalam bab orang yang sakit tak boleh kena air ni, kalau kita pergi masuk hospital ke apa, dia cocok jarum kat tangan, tak boleh nak basuh. Maka saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kemudahan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia tak perlu tayamum. Tuan-tuan basahkan tangan sikit, letak je, tekap je. Tempat yang tak boleh kena air. Kalau berbalut, kalau kaki berbalut simen ke, tuan-tuan ambil air, sapu je. Tak perlu tayamum. Itu untuk mudahlah mengikut dalam mazhab Hanafi. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, dalam bab tayamum ni dia agak berat. Sebab apa? Mana-mana anggota tayamum yang dibalut ataupun tak boleh terkena tanah debu untuk bertayamum. Contoh, tangan patah simen. Bila tangan patah simen, tuan-tuan, tak boleh kena air. Bukan sekadar air, tanah yang untuk tayamum pun tak boleh kena, sebab simen. Tuan-tuan sapu bukan tangan, simen atas tangan. Dalam mazhab Syafi'inya, hukum asalnya adalah qada balik semayang. Mana kalau tuan-tuan patah tangan simen, patah tangan simen selama 2 bulan, maka 2 bulan kena qada semayang. Kan susah. 2 bulan kena qada semayang. Kalau 2 bulan pakai simen kat tangan, 60 hari, 60 darab 5, dah dekat 300 semayang fardu kena qada. Jadi perkara tersebut di luar kemampuan manusia. Bukan kita nak mengikut mazhab yang mudah untuk kepuasan nafsu ataupun untuk bertepatan dengan kehendak nafsu, kita tidak. Tapi untuk mengelakkan masyaqqah, kesusahan, kesusahan yang berlaku. Sebab dalam mazhab Syafi'i, anggota tayamum, bukan anggota wuduk, anggota tayamum, muka dan tangan kalau berbalut macam mana pun kena untuk qada balik semayang dia. Kita ikut mazhab yang lain lebih mudah dalam bab ni.
Kemudian perkara yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan kalau orang tak ada tanah, tidak ada air untuk berwuduk, bertayamum, pendapat kedua kata tak wajib semayang, sunat dia semayang, tapi qada tu wajib. Qada tu wajib. Semayang tu sunat, nak semayang boleh, tak semayang pun tak apa. Ini pendapat kedua, tapi pendapat tak kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada di sana pendapat ketiga, iaitu hukumnya adalah haram semayang. Bukan kata tidak wajib, haram untuk semayang, pendapat ketiga. Sebab apa? Dia berdalilkan atau dia berhujah orang yang tak ada wuduk, orang yang tidak ada tidak bertayamum, maka dia dikira berhadas. Bila berhadas hukumnya haram untuk dia melaksanakan solat, tetapi qada tu wajib. Wajib dia qada. Cuma sembahyang pada ketika itu haram. Ialah bila tuan-tuan tak ada sebab sembahyang haram. Bukan tak ada sebab, maknanya tak cukup syarat dia. Contohnya tuan-tuan sujud, saja-saja sujud. Nak kata sujud syukur pun tak. Nak kata sujud tilawah pun tak. Nak sujud sahwi lagi tak. Lah sujud sahwi dalam semayang, tak luar semayang tak ada. Sujud tilawah pun tak, sujud syukur pun tak. Kemudian tuan-tuan sujud apa saja nak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum tak sah, haram. Bukan tak sah, haram sujud. Sebab sujud tanpa sebab haram. Kalau sujud syukur tak apalah. Dia sujud sebab dapat satu perkara yang jarang-jarang dia dapat. Dia sujud syukur, alhamdulillah, dia sujud syukur. Tapi ada syarat-syarat dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan menghadap kiblat. Bukan dia sujud ikut dan je. Ada syarat-syarat dia. Bila cukup syarat-syarat ni, ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, maka sah. Sujud dia hukumnya adalah sah, sujud syukur. Tapi jangan pula ada satu jamaah ni setiap kali lepas 5 waktu sujud syukur. Lepas semayang sujud syukur. Sebab apa? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sihat, boleh sarapan pagi, boleh semayang berjamaah. Itu tak perlu sujud syukur. Sujud syukur tujuan dia adalah untuk tujuan adalah mendapat nikmat yang sangat berharga. Kalau tuan-tuan dapat makan hari-hari, makan nasi lemak, nak roti canai, takkan hari-hari nak sujud syukur? Itu tak dituntut dan tak disunatkan sujud syukur. Syukur memang kena bersyukur, tapi bukan sujud syukur. Syukur memang kena bersyukur. Maknanya kita syukurlah, terima kasih kepada Allah, doa ke, bertasbih, berzikir, baca Quran sebagai tanda syukur. Tapi bukan makna kena sujud. Sujud syukur ni adalah untuk nikmat yang jarang-jarang dapat. Contoh dapat anak. Dia dapat anak bukan senang. Dia dapat anak walaupun setiap tahun dapat anak, ataupun 2 tahun 3 tahun sekali dapat anak, sujud syukur. Sebab anak tadi lahir selamat, alhamdulillah, syukur. Tapi untuk peristiwa yang selalu dapat, nikmat yang selalu dapat, maka tak perlu dan tak boleh sujud syukur. Sebab sujud syukur adalah satu nikmat. Contoh tuan-tuan naik kereta, bila tuan-tuan naik kereta, semua cedera parah, terbabit dalam kemalangan, ataupun semua mati, tuan-tuan seorang je selamat hidup, sujud syukurlah. Sebab apa? Itu nikmat yang berharga, memang susah dapat. Sebab orang lain semua cedera, tuan-tuan selamat elok. Itu sujud syukur. Tapi nikmat yang biasa tak perlu sujud syukur. Tambah-tambah sujud tanpa sebab hukumnya haram. Sujud kepada makhluk lagi haram. Sebab Nabi kata, kalaulah dibenarkan sujud makhluk sama makhluk, aku akan perintahkan isteri sujud kepada suami. Apa maksud isteri sujud kepada suami? Maksudnya ketaatan tu, ketaatan isteri kepada suami. Kalau tuan-tuan baca, dengar ceramah ataupun viral di Facebook ataupun Twitter ke, di Instagram ke, ada seorang ni, dia kata suami yang perlu wajib masak semua. Kerja-kerja rumah ni suami buat, memang betul lah. Cuma dia kata kalau suami suruh pun tak wajib buat. Itu silap lah. Itu silap. Suami suruh buat air kopi, suami suruh masak, maka tidak wajib buat. Sedangkan suruhan suami wajib. Perintah suami itu wajib. Memanglah masak, gosok baju, itu semua bukan kerja isteri. Isteri tak buat pun tak ada hak suami nak marah. Tapi bila mana suami suruh, hukumnya wajib.
Sebab ada seorang tu yang sedang viral sekarang ni lah. Dia kata perkara yang tidak wajib, bila suami suruh tetap hukumnya tidak wajib. Sebenarnya wajib. Yang pertama tu betul lah, bukan wajib kepada isteri. Cuma bila mana suami suruh tu hukumnya wajib. Tapi tuan-tuan perlu tahu juga, dalam bab berumah tangga kita tak perlu detail. Dalam bab rumah tangga, ini kerja suami, ini kerja isteri, susah. Tuan-tuan nak berhidup rumah tangga bersama dengan isteri, anak-anak, tuan-tuan nak berkira-kira, ini kerja kamu, ini kerja aku. Tak boleh. Sampai bila kita nak hidup macam tu? Jadi dalam berumah tangga ni, asal hukum berumah tangga ni kita katakan hukum bertoleransi je. Kadang-kadang kerja suami isteri buat, masak kerja suami isteri buat, nak mudahkan kerja suami, kadang-kadang kerja isteri pun suami buat, contohnya. Jadi semua itu adalah bertoleransi untuk memudahkan. Kalau tuan-tuan nak ikutkan satu persatu, ikut buku punya, ikut hukum, susah lah. Sebab dalam berumah tangga kita tak boleh terlampau strict. Ini bukan undang-undang. Kemudian perkara pendapat yang keempat mengenai orang yang tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum ataupun berwuduk. Pendapat yang keempat menyatakan wajib solat, tetapi tidak wajib untuk qada sembahyang tersebut. Inilah pendapat Imam Al-Muzani, dan pendapat inilah Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi cenderung kepada pendapat ini kerana aqwal, iaitu aqwa al-aqwal, pendapat yang paling kuat dari segi dalil. Sebab apa menunjuk pendapat yang kuat dari segi dalil? Sebab dalilnya sembahyang tu wajib, benar. Cuma qada sembahyang tu tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tak pernah Nabi suruh bila kamu tak ada wudu, tak ada tanah untuk tayamum, sembahyang kemudian qada. Nabi tak sebut qada. Cuma hadis yang pertama tadi mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, iaitu fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila mana Nabi kata aku suruh kamu satu perkara, kamu buat sekadar mana mampu. Sekadar mana kamu mampu kamu buat. Tak disebutkan pun bila dah sempurna, lepas ni dah ada air ke apa ke, ulang balik. Nabi tak bagi tahu, tak dinukilkan daripada Nabi. Dari pendapat yang mukhtar, pendapat terpilih di sisi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menyatakan qada itu akan jadi wajib bila ada perintah dalam hadis yang lain, baru jadi wajib. Kalau tak ada, maka hukum tak wajib. Perkara yang ketiga adalah dipanggil masalah khiyar al-maghbun. Orang yang rugi. Orang yang rugi, dia berjual beli, kemudian dia rugi. Mungkinlah dia beli dia beli harga RM1, dekat Shopee RM20 je. Kemudian baru tengok jauh sangat beza. Kalau RM30-40 mungkin okey lah. Ni dah sampai beza lebih daripada dia Shopee RM20, jual RM1. Jadi dia dah beli dah RM100. Maknanya dah berganda-ganda dia tu rugi ni. Jadi di sini ini dipanggil sebagai khiyar al-maghbun. Tidak ada khiyar untuk al-maghbun, orang yang rugi ni. Tak ada khiyar, tidak dibenarkan untuk pulangkan balik barang tersebut sebab dia dah beli. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Berbeza dengan pendapat Imam Maliki, Imam Hanbali, mereka menyatakan boleh, tapi dengan syarat kerugian tersebut adalah nilainya 1/3. Sekiranya kurang daripada 1/3, maka tak boleh untuk diberi khiyar, dipulangkan balik barang tersebut. Ulama Syafi'i menyatakan tidak boleh, tidak ada khiyar untuk orang yang rugi. Dia dah beli dah, kemudian baru terfikir aduh rugi beli. Rugi dia beli. Sebab benda ni murah, dia terbeli dengan harga yang sangat mahal.
Kerana apa tak boleh khiyar, tak boleh dipulangkan balik barang tersebut? Kerana tak sabit. Nabi SAW mensabitkan khiyar untuk orang yang rugi ni. Tidak sabit dalam hadis. Cuma ada dalam hadis Nabi kata la khilabata, tidak ada pengkhianatan. Hendaklah bagi kamu khiyar. Tak ada pengkhianatan dalam jual beli dan bagi kamu boleh khiyar. Ini sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, kalau dia sabit pun sebenarnya dia sabit untuk orang tersebut, orang yang khusus untuk orang tersebut, bukan secara umum. Ataupun dalil ini sebenarnya dalil khiyar syarat. Tuan-tuan dalam bab jual beli, dalam bab muamalat, mungkin tuan-tuan ada belajar. Dalam bab jual beli ada dipanggil khiyar syarat, khiyar aib, khiyar majlis dan juga khiyar ru'yah. Semua ada 4. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i 3. Khiyar majlis, khiyar syarat dan juga khiyar aib. Dalil yang la khilabata ni, tidak ada pengkhianatan dan boleh bagi kamu khiyar, Nabi kata untuk orang yang rugi, ini adalah khiyar syarat. Mana tuan-tuan nak beli, tuan-tuan bagi tahulah, boleh tak berikan aku berfikir dulu dalam masa 3 hari ataupun 2 hari. Kalau aku setuju aku ambil barang ni, kalau aku tak setuju aku pulangkan balik. Atas persetujuan pembeli, atas persetujuan penjual. Penjual kata okey. Sebab tak nak rugi. Bagi kita dah berfikir puas, dah tanya orang semua, barulah kita guna. Barulah kita confirm beli. Itu dipanggil khiyar syarat. Dia beli tapi dia letakkan tempoh 2 hari atau 3 hari supaya dia berfikir, dia tengok dulu sesuai tak sesuai, barulah dia beli. Kalau dia tak sesuai, dia tak nak beli. Tapi perkara ni jarang berlaku khiyar syarat ni. Sebab kalau benda baru, tuan-tuan buat khiyar syarat, dia akan ada second hand. Dia akan orang tu guna. Jadi khiyar syarat ini dalam mazhab Syafi'i kita memang ada, tapi dalam bab khiyar al-maghbun, orang yang rugi, diberi pilihan kepada dia untuk reject balik, tolak balik barang tu, minta balik duit, itu tidak sabit. Di sisi tidak ada dalam pandangan mazhab Syafi'i kita. Kerana sebelum berbeli, tuan-tuan dan juga perempuan kena pastikan dulu harga dia sesuai. Bukan main ambil je, tengok dulu kena tidak kena pada diri kita, sesuai ataupun tidak, harga dia macam mana, baru beli. Perkara yang keempat, Imam An-Nawawi mengenai dengan masalah orang yang kita panggil pengantin baru ni. Bila sebut tentang pengantin baru, dia melangsungkan perkahwinan untuk anak dara 7 hari. 7 hari. 7 hari makna diberi cuti kepada dia 7 hari lah. Makna dia nak pergi honeymoon, mana ke dia nak pergi, dia duduk bersama dengan isteri dia. Kalau janda 3 hari. Ini adalah secara umum. Secara umum, sama ada orang tu dia ada isteri lain, iaitu itu kemungkinan isteri kedua, isteri ketiga dia, ataupun orang yang mana dia tidak ada isteri, makna dia tak pernah kahwin. Ataupun yang untuk anak dara 7 hari, untuk janda 3 hari ni adalah khusus kepada orang yang mana di sisinya ada beberapa orang isteri. Makna lebih daripada seorang isteri lah. Di sini Al-Qadhi Iyad telah mentarjihkan pendapat ini, yang menyatakan untuk orang yang ada beberapa orang isteri. Imam Al-Baghawi di kalangan Ashabus Syafi'i juga menggunakan pandangan yang sama. Di sisi Imam Nawawi sedikit berbeza. Dia kata pendapat yang pertama itu lebih kuat dan lebih terpilih bagi dia kerana keumuman hadis. Maknanya untuk anak dara 7 hari, janda 3 hari, itu adalah untuk umum, berdasarkan keumuman hadis. Imam Nawawi menyatakan perkara tersebut. Adapun Ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i menyatakan yang 7 hari janda, 3 hari diberi cuti kepada janda, 7 hari kepada anak dara. Ini adalah untuk orang yang mempunyai beberapa orang isteri. Maknanya
kalau dia kahwin dengan isteri kedua, mana dia duduk bersama isteri kedua 7 hari, tak bermula lagi giliran isteri pertama, giliran isteri kedua, belum lagi. 7 hari diberi khusus kepada isteri baru. Kalau dia janda 3 hari diberikan. Itu bila untuk orang yang beristeri ramai. Imam Nawawi kata tidak, bukan untuk isteri ramai, sebenarnya secara umum. Itu kita nyatakan dalam bab ini Imam An-Nawawi ada sedikit berbeza, kerana dia adalah ulama usul juga. Imam An-Nawawi ni dia mahir dalam bab usul, kerana itu ada certain bab masalah yang berbeza dengan mazhab Syafi'i. Kemudian dalam kitab Majmu', ketika mana menyebut masalah orang yang mana terlupa ada air dalam tunggangan dia sembahyang dengan tayamum je. Selepas tu baru dia teringat, oh ada air aku bawa tadi dalam tunggangan dia, dalam kenderaan dia. Pendapat yang sahihnya adalah wajib dia mengulangi balik sembahyang dia. Contohnya zaman dulu dia naik unta, air dia ada bawa, dia letak tepi unta tu air, diikat. Tapi bila mana nak sembahyang dia tayamum, dia ingat ke tak bawa air, dah siap sembahyang baru teringat, oh ada bawa air tadi. Maka pada ketika itu wajib dia mengulangi balik sembahyang dia. Wajib. Walaupun pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kata tak perlu ulang dah, berdasarkan hadis innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan kepada umatku, Allah Ta'ala maafkan kepada umatku kalau tersalah, kalau terlupa, ataupun yang dipaksa, perkara yang dipaksa. Allah Ta'ala maafkan. Kita terlupa air dalam kenderaan kita tayamum, maka Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi kata tidak mengapa. Dalam mazhab Syafi'i kita mesti mengulangi sembahyang tersebut. Maka di sini Imam Nawawi menyatakan, adakah kita menyatakan hadis yang Abu Hanifah datangkan tersebut adalah umum? Sesungguhnya hadis tersebut kita katakan umum, dan dikhususkan ia dengan beberapa perkara, beberapa masalah. Contohnya, kita rosakkan barang orang. Bila rosakkan barang orang, walaupun terlupa pula ni barang orang ni, ataupun tersalah, ingat ke barang kita rupanya barang orang, ingat ke kerusi kita patahkan sebab tak nak gunalah, rupanya kerusi orang kita patahkan, ganti tetap wajib ganti walaupun tersalah, walaupun tersilap, walaupun terlupa, ganti tetap wajib ganti. Sama juga seperti mana orang yang sembahyang dalam keadaan dia berhadas. Dia sembahyang selalu lepas mandi subuh dia ambil wuduk, selalunya. Tiba-tiba nak jadikan satu cerita, satu kali dia sembahyang dia tak ambil wuduk sebab telefon dia bunyi, dia tak sempat ambil wuduk, dia angkat telefon dulu, kemudian terus pakai baju, tak sempat ambil wuduk. Dia ingatkan dah ambil wuduk macam biasa lepas mandi. Jadi bila mana dia sembahyang semua, baru teringat, tak, pagi tadi tak ambil wuduk ni sembahyang subuh ni. Pada ketika itu hukumnya adalah wajib dia sembahyang subuh sekali lagi. Kalau dah habis waktu dah pukul 8 dah, wajib dia qada sembahyang subuh tadi. Sembahyang subuh dia dikira tak sah sebab dia tak berwuduk, sebab dia terlupa. Kata dalam hadis innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala ampunkan untuk umatku. Allah Ta'ala ampunkan kalau terlupa tak apalah, sembahyang tu kira sah lah, tak apalah, sebab tersilap, tak tersalah, tak apalah. Tidak, pada sembahyang merosakkan harta benda yang dikenakan ganti rugi, itu terlupa ke tersalah ke tetap kena bayar, tetap kena sembahyang sekali lagi. Melainkan tuan-tuan jadi makmum, imam yang tak ambil wuduk tu tak apalah. Imam sembahyang, kemudian perkara yang saya bagi tahu tadi, tak ambil wuduk sembahyang tadi sebab lepas mandi selalu dia ambil wuduk, tapi hari itu dia terlupa sebab dia sibuk angkat telefon, ada orang call dia subuh-subuh,
Dia ingatkan emergency, dia angkat telefon, tak ambil wuduk. Kemudian dia pakai baju, dia ingatkan dah ambil wuduk macam biasa. Lepas semayang baru teringat. Kemudian dia bagi tahu jemaah pula, pagi ni saya terlupa nak ambil wuduk, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kena semayang sekali lagi. Tuan-tuan tak perlu semayang lah, imam je kena semayang. Tuan-tuan tak perlu semayang, walaupun imam buat pengumuman satu surau, ataupun dia masuk dalam grup, tak kira grup Facebook ke grup WhatsApp, dia masuk, siapa yang semayang subuh bersama dengan imam ni sekian-sekian pagi tadi, imam terlupa ambil wuduk, semayang makmum sah. Sebab apa sah? Sebab perkara wuduk ni perkara batin. Manalah makmum tahu imam wuduk ke ada wuduk ke tak ada wuduk. Kalau imam tak ada wuduk, kalau imam tak ada wuduk, pasti makmum tak nak ikut. Sebab dia tak ada wuduk. Sebabnya adalah makmum tak tahu. Bila makmum tak tahu, sebab tu makmum ikut. Sebab bersangka baik dengan imam, dikira sah. Makmum jenis semayang sah, tak perlu ulang sekali lagi. Imam kena semayang sekali lagi lah. Imam. Dia berbeza kalau taik cicak ke najis yang zahir. Contohnya kain imam terkoyak, jubah imam terkoyak, nampak aurat, nampak peha ke, punggung ke, pada ketika itu bukan orang belakang imam je tak sah, semua tak sah. Sebab dia perkara zahir, mana orang boleh nampak. Orang boleh nampak taik cicak ada pada pakaian ke, pada kaki imam ke, itu najis yang zahir. Kalau zahir, semua kena buat sekali lagi lah, tak kira tak sah. Tapi kalau najis yang tersembunyi, kalau tersembunyi itu tidak mengapa. Bukan najis macam terlupa wuduk tadi. Maka seperti itulah dikhususkan orang yang terlupa air, dalam tunggangan dia dikiaskan untuk orang yang terlupa wuduk dan juga seumpamanya. Kerana taksis ini kita panggil taksis bil qiyas, itu ada hukumnya harus. Mengkhususkan dengan cara qiyas itu adalah hukumnya harus. Tuan-tuan mungkin dalam bab ni nampak macam susah kan, sebab kita katakan tadi hadisnya innallaha tajawaza li an ummati an-nisyan. Allah Ta'ala ampunkan untuk umatku kalau umat aku terlupa. Itu hadis. Hadis tu umum, macam-macam hukum boleh masuk. Bila macam-macam hukum boleh masuk, kita taksiskan, kita khususkan yang umum tadi, dengan bab sembahyang. Kalau tak ambil wuduk tak sah. Kalau rosakkan barang orang, kena ganti balik walaupun terlupa. Termasuklah kita qiyaskan juga dengan hukum sembahyang dan juga hukum merosakkan barang orang walaupun terlupa. Kita qiyaskan dalam bab tayamum tadi. Orang yang ada air tapi terlupa yang dia ada air, maka dia sembahyang, maka hukumnya kena ulang balik sembahyang dia. Kita tengok sikit lagi dalam 5 ke 10 minit. Kita tengok sikit saja lagi. Di sini ulama usul ada letakkan beberapa masalah. Antaranya yang pertama dipanggil sebagai al-mandub. Mandub ini adalah ma'murun bih, perkara yang diperintahkan, perkara yang disuruh. Ulama-ulama Syafi'i majoriti yang menyatakan al-mandub. Mandub ni satu term dalam usul, iaitu mandub ini adalah perkara yang disuruh, yang diperintahkan. Imam An-Nawawi menyatakan al-mandub adalah perkara yang diperintahkan. Majoriti ulama Syafi'i dia menyatakan sebaliknya, iaitu ghairu ma'murun bih, iaitu mandub perkara yang mandub adalah perkara yang tidak diperintahkan, tidak disuruh, mengikut majoriti di kalangan ulama Syafi'i. Berbeza dengan Imam Nawawi, dan juga ada beberapa orang yang sependapat dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, hadis yang menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli solah. Kalaulah aku tidak menyusahkan umat aku, pasti aku akan perintahkan kepada mereka bersiwak, bersugi setiap kali solat. Setiap kali solat sebelum sembahyang sugi. Kalau aku tak menyusahkan umat aku. Maka satu jamaah di kalangan ulama menyatakan ini dalil, iaitu al-mandub. Mandub yang tidak diperintahkan, yang tidak disuruh. Dan ini adalah khilaf, menjadi perbezaan pendapat di kalangan ashabul usul, ulama-ulama usul.
Walaupun Nabi kata kalaulah tak susah, kalau aku tak nyusahkan umat aku akan suruh dia bersiwak. Nabi bagi tahu fakta. Nampaknya bersiwak sebelum solat ini, Imam Nawawi menyatakan berdasarkan hadis tadi, iaitu diperintahkan bersugi. Sebab apa? Nabi kata kalau tak susah aku akan suruh umat aku setiap kali sebelum sembahyang bersugi dulu. Bersugi ringan lah. Dia ada sugi berat, sugi ringan. Maksudnya perbuatan tu ringan atau berat. Sebelum wudu kena sugi betul-betul. Tonyoh dalam, kemudian bersihkan gigi, lidah semua. Tapi ketika sebelum sembahyang, tuan-tuan setakat lalu je lah untuk mengambil sunnah. Tapi tak perlu sugi sungguh-sungguh. Takut orang sebelah pun pelik. Ini bersugi ke apa? Sungguh-sungguh. Dalam semua dia gosok dalam semua. Jadi kita tak perlu bersungguh-sungguh sebelum sembahyang. Setakat lalukan untuk mengambil sunnah saja. Okey. Tapi di kalangan ulama ada yang menyatakan tak perlu sugi. Sebab ini Nabi bagi tahu je. Dia mandub tapi tidak diperintahkan. Kita lihat satu contoh berdasarkan sabdaan Nabi, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amara Allah azza wa jalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana-mana orang Islam ditimpa musibah, maka dia pun mengatakan apa yang Allah Taala perintahkan kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padanya ada kelebihan untuk ucapan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu juga dalil bagi mazhab yang terpilih dalam mazhab Syafi'i dalam usul, iaitu al-mandub adalah ma'murun bih, iaitu perkara yang mandub, perkara yang ada fakta tadi adalah disuruh ataupun dituntut. Itulah pendapat Imam Al-Ghazali, pendapat Imam Al-Amidi, ulama-ulama usul dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi. Maknanya setiap kali musibah yang menimpa kita sebut innalillah. Walaupun tidak ada elektrik, sedang mengajar ceramah, tak ada elektrik, terpadam, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah juga. Kalau sedang pakai slipper, terputus tali slipper, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua sabit dalam hadis yang mana Nabi ketika mana duduk kat rumah, tiba-tiba pelita terpadam, Nabi sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka isteri Nabi Aisyah menyatakan api terpadam je, api terpadam je. Maka Nabi kata itu juga musibah. Terputus tali slipper, sabit dalam riwayat perkara yang sama disebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya kira cukup sekadar itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan. Yang saya sebutkan ini iaitu nak menyatakan Imam Nawawi ada beberapa certain pendapat dia yang sedikit berbeza dengan ulama-ulama Syafi'i. Sebab dia adalah orang, dia bukan sekadar orang yang mahir dalam bidang faqih, tetapi dia juga adalah dipanggil sebagai usuliyun, iaitu ulama-ulama usul. Jadi sebab itu dia pendapat dia lebih mengikut kepada usul ataupun kepada dalil, tidak, walaupun sedikit bertentangan lah dengan pendapat-pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak dinafikan jasa dia besar. Imam Nawawi punya kitab dia mengajar di seluruh masjid di Malaysia ini. Kita kata kitab hadis Riyadhus Salihin digunakan, kitab hadis 40 Imam Nawawi diajar di mana-mana surau ataupun masjid. Kitab fiqh Imam Nawawi banyak menjadi rujukan. Sampai sekarang kitab Majmu', kitab Raudhah, walaupun tak sesuai mengajar di masjid ataupun surau sebab dia banyak jilid sebagai rujukan, tapi kitab-kitab seperti Minhaj, kitab-kitab yang lain ada juga diajar di sebahagian masjid ataupun surau. Begitulah dia juga antara kitab-kitab dia banyak diajar di masjid ataupun di surau. Saya kira cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tuan-tuan, kita sembahyang sunat, sembahyang sunat untuk mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna lah, seperti mana sabdaan Nabi, seseorang yang berzikir daripada subuh sampailah naik matahari. Naik matahari mana naik satu galah, satu tombak matahari. Dia solat sunat 2 rakaat tak kira isyraq ataupun duha, maka akan mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.